Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam aura kedamaian, salam hijrah diri. Alhamdulillah, hari ini kita sambung sesi bedah buku Aura Personality Warna, cara baru melihat diri, perhubungan dan keluarga daripada perspektif yang segar dan komprehensif. Hari ini dah bahagian yang ke-12, iaitu dah 12 kali sesi bedah buku ni, Alhamdulillah. Dan kita dah masuk ke bab yang kelima di muka surat 69. So, buku ni diterbitkan oleh PTS Millennia tahun 2008. Naskah di tangan saya ni tahun 2014, cetakan ke-6. Dan telah habis ataupun tak ada di pasaran. Ada lagi yang bertanya di mana yang nak dapatkan buku ni. Minta maaf, tak ada, buku ni tak ada dah dalam pasaran. So, buku ni telah dihentikan cetakan untuk makluman. Dan saya masih tunggu lagi, dah berapa tahun ni, 3 tahun dah kot, tunggu rights, tak dapat balik kan. Sebab buku ni dulu rights penerbitannya diberikan kepada PTS Millennia. Dan insyaAllah kalau saya dapat balik dia punya rights ataupun hak cipta tu, hak milik tu, saya akan cetakkan sendiri insyaAllah. Bagaimanapun, sebahagian besar konten daripada buku ini saya telah keluarkan ataupun tuliskan semula di dalam buku yang ketiga, buku Bongkar Potensi Diri. So, buku ni boleh dapatkan di pasaran, masih ada. Ini full colours, semua berwarna-warni. Kalau tengok bahagian tepi ni pun kan, dia memang rainbow lah. So, dia memang berwarna-warni, memang dibuatkan sedemikian rupa. So, macam warna pelangi. Jadi kalau susun macam tu pun anda akan nampak warna pelangi, warna pelangi di bahagian tepi ni. Okey. So, buku ni diterbitkan tahun 2000. Buku ni tahun 2000 berapa ya? 2017. Diterbitkan tahun 2017 dan tahun lepas 2019, hujung tahun 2019 telah diulang cetak. Untuk cetakan kedua. Cetakan ini cetakan pertama dah habis. Cetakan kedua cover lebih kurang macam ni, cuma ada tulis situ cetakan kedua. Okey. Kalau nak dapatkan buku ni boleh hubungi saya, boleh PM ataupun tuliskan komen minat buku Bongkar Potensi Diri. Tapi hari ini kita sambung sesi bedah buku untuk Aura Personality Warna, bab 5, Manusia dan Warna. Kehidupan tanpa warna. Tahukah saudara, manusia hanya menggunakan bahasa sebagai media bagi berhubung sekitar 15 hingga 30% sahaja. Saudara pasti rasakan ia tidak benar, namun hakikatnya ia adalah kenyataan yang perlu kita terima. Kajian membuktikan komunikasi dan perhubungan manusia berlaku sekitar 70% secara automatik melalui bahasa tubuh manusia. Namun, manusia terhubung dengan alam ataupun sesama manusia secara semula jadi melalui panca inderanya, dan antara yang utama adalah melalui daya penglihatannya. Kita melihat alam sekeliling dan terangsang dengan warna-warna fitrah alam. Perhubungan akrab manusia dengan sekelilingnya berlaku tanpa memerlukan bahasa sebagai pengantara. Apabila matahari memancarkan sinarnya, alam disinari dan terbias dengan warna. Sebaik sahaja kita membukakan mata, minda memulakan komunikasinya dengan segala yang berada di sekeliling. So, permulaan bab 5 ni saya bukakan bahawa fakta daripada kajian sains mendapati bahawa manusia berinteraksi menggunakan kata-kata bahasa ataupun menggunakan mulut ni sekitar 15 hingga 30% sahaja. Mungkin waktu kita contohnya macam lebih ramai kita bertemu dengan orang, lebih ramai kita lebih banyaklah kita berinteraksi. Mungkin waktu kita di rumah, jadi mungkin kurang komunikasi. Tambah pula kalau media sosial, maksudnya kita bukan bercakap, kita type kan.
Kalau video ni mungkin ada komunikasi, tapi ini pun saya hanya bercerita, bukan ada dua hala, komunikasi dua hala, ini komunikasi satu hala. Jadi mungkin ramai yang tak setuju bahawa kita hanya gunakan 15% sebab kita rasa kita berkomunikasi, kita berinteraksi dengan orang. Sebenarnya 70%-nya adalah interaksi secara panca indera. Maknanya apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, terutamanya apa yang kita lihat, apa yang kita rasa, dan semua ini kita lebih banyak dapat daripada benda-benda yang di sekeliling kita, alam semula jadi. Jadi alam semula jadi ini pula Allah Ta'ala hiaskan dengan cetakan warna. Sebaik saja hilang kegelapan melalui cahaya yang mula terang pada bumi. So kita akan lihat warna-warna, kita akan melihat objek-objek yang berwarna-warna, dan kita akan melihat segala sesuatu yang berada di sekeliling kita. Di situ kita telah mula ada perhubungan ataupun komunikasi ataupun connection sebenarnya dengan alam, tanpa kita ada buah butir bicara ataupun sampai kita bercakap-cakap dengan pokok ke dengan apa kan. Jadi bayangkan kita dah mula berinteraksi dengan dunia luar. Sebab itu apabila kita ni terkurung, macam duduk dalam bilik gelap sahaja, ataupun kita dipenjarakan, salah satu deraan mental untuk orang yang di pusat-pusat pemulihan ataupun di pusat-pusat tahanan adalah dengan kurungkan dalam bilik kecil, dalam bilik yang terhad, yang gelap kan. Jadi itu juga akan mengakibatkan tubuh kita tak dapat berinteraksi dengan dunia, dengan alam sekeliling, dengan apa yang tenaga yang berada di luar. Jadi tubuh kita pun perlahan akan jadi lemah, stres, dan akan menjadi tekanan yang tinggi. Bayangkan seketika pada suatu pagi saudara terjaga daripada tidur dan mendapati warna hilang daripada pandangan. Segala yang berada di sekeliling hadir tanpa roda warna ataupun tanpa tona warna. Langit tidak lagi kebiruan, matahari tidak lagi kekuningan, bunga dan daun kelihatan kelam dan pudar. Dinding, perabot, lansir, cadar, baju, seluar dan segalanya hanya dalam satu warna sahaja, iaitu hitam. Bagaimana perasaan saudara? Mungkinkah saudara rasakan hari masih lagi malam, atau lalu saudara memetik suis lampu untuk mendapatkan sinar cahaya, namun bila lampu dibuka pun hasilnya tetap sama? Ataupun mungkinkah hati saudara terus terdetik, adakah hari sudah kiamat? Tidak dapat dibayangkan apabila ini semua berlaku kepada kita, namun hakikatnya ia tidak mustahil berlaku. Soalnya apakah respon ataupun reaksi kita pada masa tersebut? Besarnya nikmat warna tidak dapat digambarkan oleh kata-kata andai kita meneliti hakikat kepentingannya pada kita. Sebab kita dah Allah berikan anugerah penglihatan ni, dan kita dapat melihat warna. Jadi bila kita bangun-bangun dan bila kita dah lihat, dah hari-hari lihat, kita dah terbiasa. Kita lupa bahawa dia juga adalah nikmat penglihatan. Dan penglihatan tu bukan hanya nampak apa benda yang kita nampak ni tadi, ada nikmat untuk melihat warna-warni. Ada orang yang ada masalah, dia dapat melihat objek tapi dia lihat hitam putih, dia tidak dapat lihat warna. Atau dia melihat dalam hanya satu tone. Masalah kanta pada matanya tak dapat nak memisahkan. Jadi dia kena pakai cermin mata khas yang ada warna khas, supaya macam cermin mata gelap, tapi dibuatkan khas untuk mereka yang ada isu ni. Lalu baru dia dapat mengenal mana warna hijau, mana warna biru, mana warna kuning. Jadi kita yang dah ada yang sempurna ni, kadang-kadang kita terlupa untuk bersyukur. Hanya kerana hadir setiap hari dalam hidup kita dan kita melihatnya setiap hari, ia tidaklah bermaksud kita perlu lalai dalam merenung nikmatnya anugerah warna kepada kita. Andai nikmat warna ini diragut daripada kehidupan alam, pasti ia petanda kehidupan kita juga akan berakhir. Warna adalah kekayaan dalaman yang sedia ada untuk dinikmati. Sia-sialah sebuah kekayaan itu sekiranya tidak dihargai dan dihayati, lebih-lebih lagi apabila ia ada bersama dengan kita. Warna sebagai bahasa minda. Otak manusia adalah organ yang paling unik di alam maya ini. Kekuatan
kekuatan otak kita sebenarnya terletak pada daya panca indera, terletak pada minda separasedar, subconscious mind. Dan kajian lepas, kajian dulu-dulu mengatakan kita perlu menggunakan 10, kita baru menggunakan 10% daripada kemampuan otak dalam rutin seharian kita. Lebih mengejutkan lagi, kajian yang terbaru mendapati kita sebenarnya menggunakan tidak sampai pun 1% daripada kemampuan otak kita itu. Sungguh unggul ciptaan Tuhan. Antara tugas minda separasedar adalah sebagai sistem rakaman yang bekerja secara automatik, iaitu secara mudahnya ia menjalankan peranan sebagai sistem memori yang menyimpan semua data, pengalaman dan yang dikesan oleh panca indera sejak mula kehidupannya lagi. Apabila sesuatu pengalaman itu diulang semula beberapa kali, ia menyimpan data di dalam bank datanya. Maklumat ini dibawa keluar secara automatik apabila dikesan oleh panca indera pada kali yang lain. Aktiviti ini adalah seperti fahaman imej dan gambaran, bahasa, bunyi, bau, rasa, warna dan sebagainya. Contohnya apabila bank data merekodkan sesuatu warna dengan label ataupun nama warna itu sebagai bahasa yang difahami, sebagai suatu dalam bahasa yang difahami. Contohnya kita lihat warna orange. So minda tu walaupun tak ada tulis orange ataupun jingga, minda faham itu warna orange. Itu contoh ya. Kelak ia digunakan minda bagi memahami setiap kali melihat warna yang sama timbul. Jadi bila kita lihat benda lain pun yang berwarna sama macam ni, kita akan menamakannya sebagai warna orange juga. Okey. Apabila saudara membaca teks ini ataupun apabila saudara dengar saya bacakan teks ini, sel otak juga sedang mengesan bahawa warna tulisan teks ini adalah berwarna hitam, kan? Memang biasanya teks buku berwarna hitam. Warna adalah bahasa minda. Sel neuron otak terangsang secara automatik apabila panca indera mata merakamkannya. Warna adalah bahasa untuk minda. Bila dinampak saja warna, dia rakam. Kalau kita tak fikirkan tentang objek itu, warna itu, kita faham tapi kita tak sebut. Tapi kita tahu ini warna kuning, warna orange, warna merah, so kita boleh nampak. Contoh macam warna biru, warna gold, warna coklat, warna kalau ada bunga warna merah, warna emas, so kita boleh nampak. Warna putih, jadi kita boleh nampak. Tetapi tak semestinya kita nak kena sebut atau nak labelkan. Minda kita dah faham sebab dah ada memory bank tentang warna tersebut daripada awal kita kecil-kecil dulu, waktu kita belajar mengenal objek, mengenal warna-warna yang ada pada alam. Warna sebagai bahasa global. Warna juga dianggap sebagai satu bahasa yang universal ataupun global. Dia dapat menggabungkan berbagai bangsa atau berbeza-beza bahasa bagi suatu di bawah satu ikatan ataupun pertubuhan. Excuse me. Walaupun nama dan ejaan sesuatu warna itu berbeza ataupun daripada satu-satu bangsa ataupun negara, namun sesuatu yang dapat difahami ataupun sesuatu yang namun semua orang dapat mengenali warna dan dalam membentuk keseragaman cara pemahaman padanya. Contohnya, hitam dikenali sebagai black dalam bahasa Inggeris, noir dalam bahasa French, aswad dalam bahasa Arab, nero dalam bahasa Itali, niger dalam bahasa Latin, preto dalam bahasa Portugis dan bermacam-macam nama bagi mengikut bahasa-bahasa yang ada di dunia. Walau apa juga sebutan bahasanya, warna yang digunakan sebagai bahasa global, warna digunakan sebagai bahasa global dalam komunikasi. Okey, maksud saya macam ni. Warna hitam, walau apa juga sebutan namanya, dia masih lagi berwarna hitam. Warna orange, walau apa saja sebutan namanya, macam orang Melayu panggil jingga, orang putih panggil orange,
Orang bahasa baku bahasa Malaysia panggil oren. Jadi apa sahaja bahasa yang kita sebut, warna itu tetap sama untuk mana-mana bangsa, mana-mana agama, mana-mana budaya, mana-mana bahasa. Dalam arti kata lain, dia adalah bahasa universal. Sama macam nombor. Nombor adalah bahasa universal. Kalau kita tunjuk satu, satulah. Kalau kita beli barang, orang tu tunjuk dua, kita faham dua. Sama ada mata wangnya saja yang membezakan. Kalau orang kata 10, 10. Lebih kurangnya macam itulah maksud saya. Okey. Jadi bahasa yang salah satu bahasa yang dicam oleh minda separa sedar adalah bahasa-bahasa universal yang semua manusia faham. Sebab itu kita boleh warna boleh menyatukan. Contoh Facebook. Facebook mengumpulkan berbilion orang di dalam akaun-akaun masing-masing, akaun Facebook. Tapi semua ni adalah appsnya Facebook. YouTube. Dengan hanya melihat logo dan warna tersebut, kita tertarik dan kita menggunakannya. Jadi warna ada peranan yang besar dalam menghubungkan manusia. Okey. Warna juga sering dijadikan sebagai simbol yang menyatukan orang ramai di bawah satu ideologi pada warna itu. Antara contoh warna sebagai bahasa bagi semua adalah warna putih apabila adalah warna universal bagi ibadah haji dan umrah semasa berpakaian ihram bagi Muslim. Maknanya warna putih, tak kira bangsa apa, bahasa apa, semua orang pakai ihram warna putih. Musim haji, musim umrah, kita tengok semuanya sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, warna hitam bagi upacara berkabung atas kematian bagi masyarakat Cina ataupun di negara barat. So di barat pun berkabung pakai hitam, di Cina kan orang Cina kita lihat berkabung pakai hitam. Warna hijau sebagai uniform ketenteraan. Warna hijau ni kita tengok mana-mana negara pun kebanyakan tenteranya pakai hijau. Sebab tentera akan masuk hutan. Hutan warna hijau. Contohnya macam tu. Okey. Warna peti surat ataupun pejabat pos adalah warna merah. Warna kan itu pun tak tahu macam mana dia bermula kan. Dulu kalau kita kata hospital warna tulisan merah, bomba warna merah, kita tahulah warna api warna merah kan. Kalau hospital sebab warna darah warna merah. Tapi pejabat pos warna merah, peti surat warna merah kan. Peti surat dekat rumah masing-masing pun kebanyakannya yang beli memang colour yang standardnya adalah warna merah kan. Mungkin benda ni benda kecil, kita tak perasan, tapi itulah standard warnanya. Kalau dijualkan post box tu, dia buatkan satu box ada lubang. Kalau dia buatkan warna lain, mungkin orang ingat kotak tisu. Tapi kalau dia buat warna merah, orang tahu itu bukan kotak tisu. Yang ada lubang tu maksudnya itu untuk peti surat. Ribbon merah bagi simbol pertubuhan AIDS sedunia. Lampu trafik di seluruh jalan raya pun sama. Merah berhenti, hijau jalannya. So warna putih bagi seluruh unit kesihatan dunia. Jadi ini contoh-contoh warna-warna yang digunakan secara universal tanpa mengira geografi, tempat, bangsa, agama, budaya, bahasa. Semua menggunakan ada orang kata satu standard warna yang sama. Orang buta dan warna. Orang buta dan warna macam mana tu? Macam mana tu? Kalau anda yang baru mengikuti, mungkin sahabat-sahabat baru di Facebook, sebab saya baru je approve kawan, tapi saya kena kosongkan dulu tempat-tempat. Biasa macam tu. Memang saya cuba untuk tak terlalu kram, sebab tujuan saya bersahabat adalah saya memegang saya mungkin a bit traditional dalam bersahabat. Jadi kita nak jaga kualiti dalam persahabatan. Sebab tu saya kata siapa yang dah tak minat dengan status boleh unfriend. Saya berlapang dada, lagi bagus. So senang supaya saya tak payah nak tapis dan memberikan laluan kepada dah lebih 500-600 orang. Dan hari ni tadi saya cek dah dekat 600 lebih yang dalam waiting list untuk approve. Jadi bagikan laluan kepada sahabat-sahabat yang lain. Jadi kalau anda yang baru berkenalan dengan saya, kita sedang baca buku Aura Personality Warna, cara baru melihat diri, perhubungan dan kehidupan melalui perspektif yang segar dan komprehensif. Konten ini saya buat setiap hari. Ini dah hari yang ke-12. 12 kali lah, 12 kali walaupun hari tu ada gapnya. So kita sedang bedah buku. Saya bacakan kembali buku yang saya tulis tahun 2008 ni kepada anda supaya anda dapat
bersama-sama sedut ilmunya sedikit insya-Allah, dan sebagai akad ijab kabul mungkin tolong saya like dan share video ni. Okey. Orang buta dan warna. Tahukah saudara, orang buta juga dapat melihat warna. Walaupun cara berbeza dengan kita, tetapi mereka juga sebenarnya dapat mentafsir sifat warna. Dalam keadaan tertentu, mereka mentafsir sifat warna secara deria mereka yang lain. Seperti yang diperjelaskan, warna adalah kaitannya dengan spektrum, dan spektrum itu adalah gelombang. Sifat gelombang ini tadi pula dapat dikesan oleh panca indera manusia. Pada frekuensi tertentu, ia dikesan oleh mata, dan pada masa yang sama juga ia dikesan oleh bau, pada hidung, dan deria pada kulit. Pada ukuran yang lebih tinggi, telinga merakamnya sebagai bunyi. Maknanya semua ni gelombang. Bila kita dengar, anda dengar suara saya sebenarnya gelombang. Anda dengar bukanlah gelombang daripada tempat saya ni sampai ke anda. Kita guna platform radio frekuensi daripada audio, daripada handphone yang ada mikrofon, dan ada dekat phone anda nanti dia ada speaker. Jadi gelombang itu travel menggunakan gadget. Sama juga visual yang anda lihat. So anda dapat lihat balik sebab cahaya pada skrin tu, kan TV ni skrin bercahaya. So dia mengeluarkan balik image yang dia rakamkan tadi, dan image itu juga ada cahaya. Mana orang rakam dalam gelap? Kalau rakam dalam gelap, anda nampak gelap je lah pada skrin. Jadi mesti ada cahaya baru dia memantulkan image. Jadi itu semua gelombang. Yang kita rasa, yang kita bau juga gelombang. Jadi apa yang saya cuba tafsirkan, orang buta walaupun tak ada panca indera mata, dia tak nampak tetapi dia rasa gelombang. Dan Allah bagi dia kelebihan, dia lebih peka pada gelombang. Jadi dia dapat agak. Contohnya dia pegang buah apple, dia hidu. Ataupun dia rasa, dia tahu buah apple tu apple masak, mungkin merah. Tapi merah pada dia, dalam otak dia, kalau dia buta daripada kecil, tak samalah macam kita yang celik daripada kecil. Melalui deria kulit, sesuatu gelombang elektromagnet diterima dan dirakam. So deria getaran ini seterusnya dihantar melalui sistem saraf minda manusia bagi mentafsirkan. Melalui cara inilah orang buta dapat melihat alam ini. So orang buta raba, melihat, rasa. So dia bukan hanya pegang bentuk, tapi dia dapat rasakan vibration. Sebab itu dia dapat rasa ataupun dia dapat mentafsirkan juga gelombang warna ini tadi. Ini secara mutasyabihat lah yang tersirat. Bagaimana deria kulit mentafsir adalah berdasarkan sifat cahaya yang diterimanya. Contohnya, apabila siang, orang buta dapat menafsir cahaya itu daripada sifat panas yang terasa pada getaran cahaya. Malah deria melalui organ kulit seorang buta adalah berkali-kali lebih peka daripada manusia biasa. Boleh dikatakan melalui kelebihan panca indera yang lain, orang buta dapat menafsir kehadiran frekuensi warna pada alam. Walaupun cara mereka melihat berbeza dengan anugerah penglihatan manusia normal macam kita. So orang kata nikmat mana lagi kita nak dustakan, dapat melihat. Mereka menikmati keindahan alam ini melalui cara mereka yang tersendiri. Suatu analogi lain yang dapat dibahaskan adalah mengenai manusia dengan alam mimpinya. Manusia dan alam mimpi. Okay? Melalui pengalaman mimpi, saya kaitkan orang buta melihat ni macam mana nak faham. Satu analogi lain yang dapat dibahaskan adalah mengenai manusia dan alam mimpinya. Melalui pengalaman mimpi, manusia mendapat pelbagai kisah dan fenomena yang seolah-olah terjadi secara realiti di alam nyata. Segalanya dapat dilihat. Tengok tangan saya, dapat dilihat dengan jelas seperti ia benar-benar berlaku. Sedangkan hakikat yang nyata adalah kita sedang melihatnya melalui minda sahaja dan bukan melalui mata, panca indera mata, kerana kita sedang pejamkan mata ketika tidur, ataupun mata kita pun sedang tidak melihat, kan? Dia sedang tutup ataupun dia sedang off daripada penglihatan. Memahami proses ini membuatkan kita dapat memahami bagaimana orang buta melihat melalui cara mereka yang tersendiri. Begitulah kehebatan penciptaan yang maha adil kepada sekalian makhluk. Okey. Faktor tindak balas pada warna. Manusia dan warna saling berinteraksi antara satu sama lain. Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi bagaimana tindak balas seseorang pada warna. Mengikut
Carlton Wagner, iaitu pengarah institusi Wagner, faktor yang menyebabkan manusia bertindak balas dengan warna adalah dipengaruhi dengan faktor apa yang kita warisi daripada ibu bapa kita, pengalaman, keadaan geografi, kawasan, cahaya, iklim, cuaca, pendapatan serta gaya hidup sophisticated. Maksudnya seseorang ni tadi, anda, saya, bagaimana kita mentafsir warna bergantung pada genetik kita, bergantung kepada pengalaman kita macam mana. Kalau kita daripada kecil melihat alam ini berwarna-warni lah. Kalau kita daripada kecil, anak kita daripada kecil tu dia lihat gadget handphone saja kan, bercahaya, memang berwarna-warni kan, apa semua kan, tapi dia lihat itu saja, itu je lah kan. Orang yang duduk di laut, dia banyak lihat laut saja kan, contohnya macam tu. Keadaan geografi kan, tadi tu, kawasan, cahaya, iklim, cuaca, semua. Sebab tu anda tengok dekat negara-negara tertentu, rumah dia macam saya terangkan dalam topik sebelum ni, rumah dia semua satu warna saja. Sebab dia mungkin tempat dia tu pun padang pasir, tempat dia tu pun satu warna saja. So dia banyak menggunakan warna-warna yang sama. So pakaian mereka pun hitam, kelabu, putih, itu saja. Orang Arab yang contoh kan, tak banyak warna-warni. Adalah corak warna-warni tu mungkin pada hiasan, tapi pada pakaian tak. Pakaian standard warna yang sama saja. Buka almari semua hitam, jubah hitam saja kan, contoh macam tu. Corak je lain-lain sikit kan. Jadi bergantung kepada siapa anda, siapa kita, bagaimana kita mentafsirkan warna. Makin anda faham, contoh selepas ni mungkin anda akan mula warnaikan hidup tu dengan lebih pelbagai warna. So faktor genetik, saya kupas satu-satu. Faktor genetik ataupun faktor daripada yang diwarisi daripada ibu bapa. Genetik yang kita warisi daripada ibu bapa kita menyebabkan kecenderungan kita terhadap sesuatu warna. Perkara ini dapat bergantung kepada neurotransmitter, iaitu sejenis bahan kimia, penyampai kimia yang kita warisi daripada ibu bapa kita. Maknanya kita ni pun genetik kita mempengaruhi sistem neurotransmitter yang ada pada dalam otak-otak kita. Jadi ikutlah setengah genetik tu mungkin dia lebih sensitif dengan warna. Sebab tu dia juga mungkin dia ada pengaruh tertentu kepada kesan warna. So kemudian generasi dia pun ada pengaruh tertentu dengan kesan warna. Contohnya mungkin macam yang berdarah raja tu kan, warna kuning contoh kan. So jadi genetik dia pun mewarisi macam tu. Contoh-contoh, okey. Iaitu sejenis bahan kimia yang kita warisi daripada ibu bapa kita. Sistem endokrin memberi reaksi apabila kita melihat sesuatu warna. Sistem endokrin ini bertindak balas berdasarkan pada maklumat warna yang disimpan dalam otak. Antara kelenjar endokrin ini adalah kelenjar pituitary, pineal, thyroid, thymus, pankreas, gonad dan adrenal. Pada otak, warna juga dikaitkan dengan sesuatu yang menyeronokkan. Oleh itu, sebaik sahaja melihat warna merah, neurotransmitter merangsang mengeluarkan adrenalin di seluruh badan. Ini menyebabkan badan kita ataupun kita berada dalam keadaan yang seronok. Faktor genetik secara umumnya mempengaruhi faktor DNA yang terdapat pada kromosom di dalam sel. Kromosom adalah data bank-bank yang memiliki berbagai maklumat. DNA dalam tubuh memiliki kod-kod yang menggambarkan individu tersebut. Padanya tercetak kelebihan dan kekurangan yang mempengaruhi sel tubuh, aktiviti hormon, berbagai aktiviti kompleks badan hingga seterusnya, termasuk mempengaruhi aktiviti otak yang mengawal berbagai aktiviti yang lain. Disebabkan semua genetik diperolehi daripada ibu dan bapa, maka secara tak langsung kita mewarisi kecenderungan yang dimiliki mereka. Walaupun tak banyak, walaupun mungkin pada setengah orang lebih, pada setengah orang sikit, tapi nak tak nak faktor daripada genetik juga mempengaruhi. Jadi kita dah tak boleh nak ubah dah, kita mewarisinya, tapi kita mampu ubah ataupun perbaiki genetik kita supaya contohnya makanan yang sihat, cara hidup yang sihat, orang kata minda yang cerdas, emosi yang cerdas kan, spiritual yang cerdas. Jadi kita dapat membina genetik yang baik. So akhirnya apabila kita melahirkan zuriat,
terutamanya pada mereka yang masih lagi baru berkahwin contoh kan, ataupun baru nak berkahwin. So zurat-zurat yang dilahirkan tu dipengaruhi dengan genetik yang baik-baik, genetik yang bagus-bagus. So pengalaman, kesan manusia dan pengalaman. Ini tadi kita sedang kupas faktor tindak balas pada warna. So tadi kita cakap faktor genetik, ini faktor pengalaman. Kalau faktor pengalaman pula, pengalaman yang dialami saudara pada masa lalu menentukan warna yang disukai atau tidak disukai saudara. Contohnya, saudara mungkin mempunyai teman baik yang selalu memakai warna merah. Hal ini menyebabkan saudara lebih cenderung memilih warna itu kerana membawa maksud kepada saudara sesuatu yang positif. Ataupun saudara mungkin mempunyai pengalaman pahit dengan memakai warna biru di zaman sekolah dahulu yang menjadikan saudara sikit fobia dengan warna itu, lalu menjadikan saudara tidak suka pada warna itu. Maka ini bermakna kemungkinan cara ataupun kecenderungan saudara memilih sesuatu warna berdasarkan kepada pengalaman kanak-kanak saudara. Sekiranya saudara mempunyai pengalaman yang menyenangkan mengenai warna itu, maka saudara selesa bagi memilihnya semula. Begitu juga pengalaman yang dilalui semasa kecil melalui warna-warna yang digunakan sebagai pakaian ataupun perhiasan bilik. Contohnya, sejak lahir saudara dikenakan dengan pakaian warna merah jambu. Kan ada mak ayah dia kan layankan anak perempuan dia suka warna pink sebab main dengan yang doll tu kan, apakah nama doll kan, patung tu kan suka pula warna pink. So bila anak perempuan je, cat bilik warna pink, letak lansir pink, perabot mungkin warna pink, excited dapat anak kan. Jadi mungkin tanpa kita sedar, kita telah mempengaruhi anak tersebut dengan warna yang kita tentukan, dan akhirnya pengalaman itu terakam dalam subconscious dia, dan akhirnya daripada subconscious ni tadi menyebabkan dia mungkin dia suka, terpengaruh dengan warna itu, atau dia ada pengalaman yang tak baik dengan warna itu sebab banyak sangat contoh kan. Jadi subjektif lah kesannya. Kat mana tadi? Contohnya, sejak lahir saudara dikenakan dengan pakaian berwarna merah jambu, bilik dan perhiasan dipenuhi dengan tona warna ini, dan ia juga berlarutan hingga alam kanak-kanak dan remaja. Kerana ini menyebabkan saudara merakam terlalu banyak imej ini dan dalam data bank otak saudara. Warna merah jambu adalah warna yang menenangkan, bersifat lembut, kasih sayang dan mengendurkan emosi dan perasaan. Namun sekiranya keterlaluan yang menyebabkan seorang itu terlalu sensitif, sebab dia lembut kan, jadi terlalu lembut, terlalu lemah semangat, manja yang berlebihan dan tidak agresif ataupun tidak berani membuat tindakan. Jadi pengaruh warna ni memang ada. Jadi hati-hati apa yang kita nak corakkan pada anak kita. Seperti mana hadis Rasulullah SAW, bayi itu kain putih, terpulang kepada umpama kain putih, terpulanglah kepada kedua ibu bapanya mencorakkan kain putih ataupun fitrah. Fitrah. Jadi fitrah tu putih, suci. Jadi terpulanglah kepada kedua ibu bapanya mencorakkan Nasrani, Yahudi. Itu macam mutasyabihat, tersirat. Secara in reality bukan tentang hanya agama, tentang bagaimana karakter perwatakan. Jadi contoh, anda anak perempuan, 7 beradik, tapi 7 beradik tu anda seorang je perempuan, yang lain semua lelaki. Jadi mungkin karakter anda lebih kasar. Contohnya macam tu kan, sebab lelaki main lebih kasar. Kalau anda anak lelaki dalam 5 adik-beradik, yang 4 yang lain tu semua perempuan, anda pula bonsu. So anda mungkin lelaki yang agak lembut, lembut hati ke, ataupun lemah lembut ke kan, ataupun seorang yang peka, sensitif kan, banyak cakap, macam kakak-kakak yang lain contoh kan. Jadi subjektif bagaimana pengalaman kita. Seterusnya, faktor geografi. Keadaan geografi adalah faktor pemilihan warna yang kita suka. Contohnya, kita mungkin gemar menghabiskan masa kita di pantai. Bagi kita, air laut yang berwarna biru memberikan kelegaan, keselesaan kepada kita. Ia menyebabkan kita cenderung memilih warna biru sebagai warna kesukaan kita. Lama kelamaan kita cenderung memilih sifat tenang,
sabar, tabah dan sukakan keindahan secara semula jadi. Mereka yang tinggal di kawasan begini lebih santai dalam apa juga aktiviti mereka. Bila cakap pasal ni, saya suka nak ceritakan satu cerita seorang ataupun Mak Saleh, satu old couple ni lah. Dua-dua ni old couple, dah 60, 70s macam tu. So Mak Saleh kan, mereka bila dah berusia, dah pencen, mereka suka travel. Okay? So dia orang datang ke Malaysia, dia orang lepak dekat pantai. Di pantai ni dia orang tengok banyak budak-budak muda kan, hanya berseluar orang kata berseluar pendek kan, tak berbaju, main gitar, kumpul, isap okok daun kan, lepas tu jamming lah, berkumpul nyanyi apa semua kan, di bawah pokok, menghadap ke laut apa semua kan. Jadi turis ni dia otai lah, 70-an, dia businessman. Dia dulu kerja sebagai corporate lah, contohnya macam tu kan. Dia bekerja dan dia kumpul duit sebab bila dia pencen dia dapat travel. So dia pergi dekat anak muda ni, dikenalkan diri apa semua kan, sebab tengok Mak Saleh. So pemuda ni pun, budak-budak muda ni pun excited lah, sebab speaking London kan, contoh sambil belajar cakap bahasa Inggeris kan. So anda akan dapati bahawa orang-orang yang duduk di tepi yang di tempat-tempat pelancongan, tepi-tepi pantai, mereka amat lancar berbahasa Inggeris, malah menguasai banyak jenis bahasa. Saya pergi ke banyak tempat yang saya berpeluang untuk pergi tu, di tourism, tempat-tempat tourism, contohnya di Siam Reap apa semua kan. Walaupun mereka tak bersekolah tinggi, budak-budak kampung, tapi mereka amat mahir berbahasa sebab bergaul dengan foreigner ataupun Mak Saleh, turis-turis yang datang. So itu advantage-nya tempat-tempat yang menjadi tourism attraction. Mereka banyak turis yang datang, dapat bertukar bahasa budaya dan pelbagai benda yang positif. So balik pada cerita tadi, Mak Saleh ni dah sembang, kemudian dia cakap lah, dia kata kenapa suka buang masa. Dia cakap kan, masa ni very precious, so kita kena usaha, kita kena bekerja dari muda-muda ni lah, patutnya berusaha kumpul duit. Lepas tu nanti dapat manfaatkan, ada simpanan, boleh ada, nanti boleh beli banyak masa untuk travel, untuk berjalan, pergi tempat-tempat cantik apa semua kan. Jadi anak muda yang dengar ni, salah seorang daripadanya, dia kata kami tak perlu tunggu waktu tua untuk menikmati tempat-tempat cantik. Kami pilih untuk daripada sekarang kami keluar dan menikmatinya. So ada dua perspektif lah. Satu perspektif, orang tua ni nasihat, suruh berusaha, bekerja waktu muda-muda ni kan, cari rezeki, kumpul duit, nanti dah tua-tua nanti boleh berjalan, macam dia yang bercakap tu. Tapi dari satu perspektif yang lain, anak muda ni kata kami tak perlu tunggu tua macam tuan, macam you baru nak berjalan, sebab dah tua, dah tak larat, tak boleh nak enjoy. So daripada muda ni lagi kami dah jalan, maknanya kami enjoy dengan pergi tempat-tempat cantik, kan. So dua perspektif lah. So aspek kekayaan ni very subjektif. Kalau anda rasa kita ada duit, kita boleh beli masa, kita boleh pergi travel, ya betul, itu perspektif kita kan, perspektif anda. Tapi mungkin pada perspektif orang lain, dia enjoy dengan apa yang dia ada sekarang, dia lebih banyak bersyukur. Jadi dia berusaha seadanya, bukan tak berusaha langsung, tapi dia juga dalam masa yang sama dia enjoy the real time. Sebab mungkin dia jenis yang tak tahu bila dia akan mati. So kumpul duit sekarang pun nanti mungkin mati kan, contoh tak sempat nak guna. Jadi macam anak muda tu betul juga, dia orang enjoy their moment now. It doesn't mean that dia orang tak buat dan tak bekerja apa-apa, tapi dia do enjoy their moment now. So apa benda yang mereka rasa mereka nak buat, mereka nak buat. Jadi istilah buang masa tu subjektif. Pada mata orang lain mungkin kita buang masa. Contoh kita baca buku, anda dengar ni mungkin buang masa. Banyak lagi benda lain yang boleh dibuat, baik pergi masak ke kan, kemudian post dekat masak apa tak jadi hari ni kan.
Kemudian ataupun mungkin anda mengaji Quran ni 3 hari lagi ni nak masuk Ramadan kan, ataupun tengok ustaz-ustaz bagi ceramah lagi bagus tapi terpulang sebab perspektif masing-masing. Okey, jadi kita menghormatinya. Saya menasihat ataupun saya banyak berkongsi kepada mereka yang nak ada konsep terbuka. Tapi kepada mereka yang terbatas, yang menghukum, menilai ini tak betul, ini salah, dan hanya nak betulkan pada pandangan sendiri, mungkin akan melihat bahawa ini tak biasa, ini karut lah, so terpulang. Okey, so dari sudut geografi tadi, bagi mereka yang tinggal di pasir, di padang pasir, mereka lebih suka berpakaian berasaskan fabrik kapas yang berwarna putih, kerana kapas ni tadi kan berangin contoh kan, ataupun lebih selesa kan, tak melekit contoh. Ya, kerana warna ini tidak terlalu memerangkap haba dan cuaca yang panas di sekitar mereka. Sebab tu di padang pasir Pak Arab banyak pakai putih kan, yang lelakinya, perempuannya pakai hitam, contohnya macam tu. Sekiranya kita mengembara ke negara China, kita mendapati masyarakatnya yang tinggal di pinggir hutan suka berpakaian merah. Minda kita mesti tentu tertanya, apakah rasional warna merah digunakan pada kedudukan geografi sedemikian? Dah lah duduk tepi-tepi bukit, tepi-tepi hutan yang banyak, tapi pakai banyak warna merah. Apa rasionalnya kan? Tinggal di pinggir hutan menyebabkan mereka sering diganggu oleh haiwan buas yang merayap keluar daripada tempat persembunyian mereka. Oleh itu warna merah yang digunakan bagi tujuan untuk menakutkan haiwan. Jadi ada sebab warna-warna ni tadi kan. Seterusnya, faktor kawasan. Kawasan yang kita tinggal juga kadang-kadang menyumbang kepada pemilihan sesuatu warna. Ini kerana setiap kawasan mempunyai kebudayaan masing-masing serta pengaruh faktor keagamaan. Seseorang mungkin cenderung memilih warna merah kemungkinan kerana budaya kawasan yang didudukinya menganggap warna itu sebagai simbol api yang melambangkan sesuatu yang berani. Melainkan pula bagi kawasan masyarakat Tao yang menganuti agama Buddha. Kita dapati warna jingga sering dikaitkan dengan mereka. Sami-sami dan ketua agama mereka sinonim dengan warna jingga. Bagi mereka, jingga adalah warna menyucikan diri daripada nafsu yang berlebihan. Ini kerana warna jingga punya hubung kait yang rapat dengan semangat, rangsangan, stamina. Saya juga bagi perkhidmatan kalau anda nak mereka bentuk rumah dan konsep rumah. Jadi antara apa yang kita buat adalah, kalau anda ada piece of land dan anda rasa anda nak naikkan building, walaupun you have your own idea dan your own desire, keinginan dan kemahuan terhadap desain rumah tersebut, tapi mungkin saya sebab kita bagi perkhidmatan ni, saya dengan my partner Tuan Haji Azman, kita akan pergi untuk tengok tempat tersebut, tanah tersebut. Kemudian kita akan bagi cadangan what kind of building yang sesuai untuk tanah tersebut ataupun kemahuan tempat tersebut, dan also blend dengan nature yang tadi saya masukkan, geografi dan faktor kawasan, dan apakah elemen-elemen yang sepatutnya ada. Contoh macam ada satu klien ni di Putrajaya, di Presin 10. So di kawasan sekeliling, rumah-rumah banglo yang dibinakan adalah rumah-rumah yang agak rigid, lebih kurang sama aja design, ubah-ubah sikit je lah kan, mesti ada posh, mesti ada macam ni. So apa yang kita buat, kita masih lagi terpaksa bermain dengan keinginan dan kemahuan dia nak macam ni, tapi dalam masa yang sama kita olah dengan konsep, kita mainkan dengan konsep gunakan kaedah serambi, gunakan kaedah kayu. So kita buat rumah yang dalam bentuknya macam rumah-rumah yang kita boleh tengok di Minangkabau yang tiangnya condong. Kalau anda tengok rumah di istana di Minangkabau lama Melayu dulu, dia bukan dindingnya straight, dindingnya condong. Dinding yang condong ni tingkapnya pun akan masukkan cahaya dengan kecondongan yang berbeza. Jadi ini semua adalah faktor tambahan, dan warna apa yang sesuai untuk diletakkan, memandangkan
di sekeliling dah ada tema warna yang macam ni, jadi kita kaitkan. Disebabkan rumah yang klien saya itu dia agak tinggi sikit pada bukit apa semua tu, kita gunakan something yang more kepada natural color yang juga menjadi tone yang ada sinonimnya dengan warna-warna kayu, warna-warna elemen alam. Dan kita gunakan batu-batu yang berwarna kemerahan untuk menjadi sebahagian daripada penataan pada dinding dapur apa semua. Jadi kita juga offerkan sesuatu yang mungkin bersifat sedemikian. Jadi kalau anda mencari sesuatu perbezaan dalam konsep nak bina rumah di kawasan tertentu, apakah elemen yang sesuai, warna yang sesuai, mungkin kita boleh bagikan pandangan. Seterusnya kita masuk topik faktor cahaya. Faktor cahaya ni, kualiti cahaya juga memainkan peranan yang penting di dalam aspek bagaimana pengaruh warna dengan manusia ni tadi kan. Walaupun sesuatu cahaya itu kelihatan sama, tidak semestinya kualitinya juga sama. Contohnya apabila kita berdiri di luar rumah, bagi menikmati cahaya matahari pukul 8, kita mungkin lebih selesa dan nyaman ketika itu. Namun begitu apabila kita berada di tempat yang sama, di bawah pancaran matahari terik jam 12 hingga 3 petang, kita akan merasa panas dan tidak selesa dengan bahan yang diterima. Kulit kita mungkin terbakar oleh bahan cahaya secara berterusan, yang terpaksa diterima daripada cahaya tersebut, daripada cahaya pada waktu tersebut. Perubahan komposisi warna pada spektrum cahaya menyebabkan perbezaan kualiti cahaya yang terpancar. Pada jam 8 pagi, walaupun pada mata kasar kita melihat cahaya cerah, namun spektrum cahaya matahari dikatakan berada pada getaran frekuensi biru kejauhan. Sebab kecondongan yang berbeza, frekuensinya berbeza. Frekuensi ini menghasilkan ataupun merangsangkan perasaan tenang, walaupun manakala spektrum cahaya pada pukul 12 hingga 3 pada frekuensi kuning. Warna kuning tergolong pada warna yang bersifat merangsang aktiviti minda dan fizikal dan bersifat panas. Iklim. Setiap negara mempunyai iklim tertentu. Contohnya Malaysia, iklim khatulistiwa. Iklim ini mempunyai julat suhu tertentu dan julat suhu ini mempengaruhi frekuensi cahaya yang tersebar padanya. Selain itu, di negara lain yang berbeza iklimnya, terdapat juga berbagai musim dalam satu tahun. Contohnya musim bunga, musim panas, musim luruh dan musim sejuk. Musim-musim ini mempunyai julat suhu dan keadaan pencerahan yang berbeza. Faktor ini juga menyebabkan seseorang cenderung kepada sesuatu warna tertentu. Lain pula pada iklim di negara Arab yang kaya dengan hasil minyaknya kerana tandus dengan buah-buahan atau tumbuh-tumbuhan dan menyebabkan negara ini mengalami suhu yang panas berbanding dengan negara-negara lain. Cahaya terik yang dirasai menyebabkan mereka memerlukan sesuatu yang tidak memerangkapkan haba. Warna putih digunakan pada kebanyakan warna pakaian kerana warna putih memantulkan cahaya. Haba yang diterima mengalir keluar dengan baik dan seterusnya memberikan keselesaan kepada si pemakai. Sebab tu anda tengok tona design interior ataupun design eksterior rumah-rumah di negara-negara Arab ataupun di negara-negara yang akan berbeza-beza. Di Jepun konsepnya berbeza, kalau di khatulistiwa ni konsepnya berbeza-beza. Jadi warna tadi ada kesan ataupun pengaruh-pengaruh tertentu di mana geografi, lokasi, kerana geografi dan lokasi tadi juga menentukan pencahayaan tertentu. Termasuk mereka yang pakar dengan konsep ini, macam saya bagi tadi kan, macam kita pergi tengok satu tanah, kemudian bagaimana nak naikkan katalah rumah cadangannya, termasuk dengan melihat arah mata angin. Kerana dengan mengenal pasti arah mata angin, kita kenal mana matahari akan terbit, daripada mana matahari akan tenggelam. Jadi pencahayaan untuk penata warnaan rumah itu akan menjadi berbeza-beza kan. So kalau cahaya naik daripada timur contohnya, so bahagian katalah rumah anda, bahagian depannya, pagarnya itu menghadap ke matahari, naik ke bahagian timur. So tentu saja konsep cahaya yang nak digunakan tu tadi, bila matahari naik je, refleksi warna yang bahagian hadapan rumah itu memancar ataupun lihat seri. Contohnya macam tu lah kan. Itu kalau ambil kira aspek ini feng shui lah. Ambil kira aspek ini juga akan memberikan kesan. Yang tadi topik yang kita sedang bicarakan dalam buku Aura Personality Warna ni, iaitu warna dan faktor tindak balas warna, faktor tindak balas pada warna dan manusia. Okey, iklim tadi kita dah
kita dah baca bahasa iklim. Okey, gaya hidup sophisticated. Seperti yang kita tahu, dunia semakin maju dan moden. Perkembangan teknologi menyebabkan manusia kini lebih mudah. Kemodenan ini mencorak gaya hidup kita dengan berbagai pola warnanya. Kemodenan ini mencorakkan cara hidup kita dengan berbagai pola warnanya. Kehadiran teknologi seperti televisyen, komputer, handphone, periklanan, fashion, aksesoris, kerendaan, makanan dan sebagainya turut hadir bersamanya warna-warna yang dapat mempengaruhi kehidupan kita. Oleh itu daripada pengalaman-pengalaman inilah kita mengumpul, seterusnya menyebabkan kita memilih warna tertentu ataupun warna-warna baru dalam kehidupan kita. Ia pengaruh cara hidup, minat dan trend. Sekiranya menurut trend dan atau kehendak selaras dengan perubahan. Segalanya menuruti trend dan kehendak selaras dengan perubahan zaman dan teknologi. Macam sekarang kan, zaman teknologi mungkin zaman ni orang suka yang futuristik, orang suka yang warna-warna yang bersifat terang. Yang sebab tu kita tengok dulu tak ada pun kereta warna metalik, sekarang ni ada kereta warna metalik. Ada kereta yang warna fancy, warna two tone, three tone, warna yang cat-cat yang mungkin bersifat matte, yang flat, flat black lah, flat red lah kan, matte red lah, matte blue lah. Jadi tema-tema ini menjadi trend, dan trend ini tadi kadang-kadang kita ikuti juga mempengaruhi bagaimana kita memilih. Contohnya, suatu masa dulu manusia tinggal di rumah yang dibuat daripada papan, so warna asasnya mengikut warna alam pada kayu yang diambil pada pokok-pokok. So apabila hadir teknologi warna cat kayu, manusia mula mewarnakan rumah mereka dengan berbagai warna-warna yang diminati. Begitu juga dengan perwarna pada pakaian dan sebagainya. Manusia dulu kan pakai ikut warna pencelup daripada perwarna bunga lah apa semua kan. Jadi warnanya terhad. Macam sekarang macam-macam design boleh print kan. Semua ini umpama memenuhi gaya hidup manusia yang semakin sophisticated atau cita rasa halus yang kompleks hadir dari kemajuan teknologi penciptaan manusia. Sebab itu warna-warna zaman ini lebih fancy lah. Kalau tengok klasik design, poster, iklan, mereka lebih straightforward ataupun lebih formal, lebih orang kata lebih zen, lebih santai, lebih sedap mata memandang. Macam sekarang dia perlukan image-image yang lebih terang, lebih bright, lebih fancy, lebih banyak warna yang abstrak. Jadi itu juga adalah trend manusia cipta. Okey, seterusnya kita berhenti di sini. Kita akan sambung besok ataupun yang akan datang, warna dan fasa kehidupan manusia. Bagaimana nanti anda nak tengok apa fasa-fasa kehidupan kita, kanak-kanak, remaja yang di awal dewasa, yang baru belajar jadi dewasa, kemudian dewasa yang menuju kematangan, matang yang semakin orang kata otai. So bila dah otai ni, apa kesan-kesan perubahan usia dan bagaimana kesan kita dengan warna dan fasa kehidupan manusia. Ini juga menarik, ini topik menarik. Ini juga satu pandangan dan kajian daripada pemerhatian kosong, daripada lahir hingga sebelum akhir balik, bagaimana kesan kita dengan warna dan warna-warna apa yang kita lebih banyak berinteraksi. Hingga saja anda dapati dia mempengaruhi aspek-aspek dalam perkembangan kita. Kenapa orang yang sebaya dia ada minat yang hampir sama? Kenapa macam sekarang ni kita mungkin dah fasa 50-an, so 50-an ni kita dah ada minat yang lain pula, tak sama macam dulu 40-an. Dulu 30-an saya boleh menulis buku, 2 buku dalam masa setahun. Macam sekarang, lepas saja saya menulis buku ni, minat saya buat benda lain pula. Sebelum buku ni buat tulis skrip untuk buat rancangan aura rasa. So cari di YouTube rancangan masakan aura rasa, ada 13 episod. Ada sebahagiannya saya yang uploadkan sendiri, beberapa episod saya uploadkan sendiri. Selepas pada itu saya bersemangat untuk buat buku, so saya buat 2-3 buku. Tetapi lepas itu minat tu pergi ke lain, sebab fasa juga rupa-rupanya mengubahkan corak dan personality kita. Masuk saja 40-an, saya bawa konsep hijrah diri, HD. HD hijrah diri ni adalah konsep saya dah
tak terlalu banyak pergi kepada motivasi, tapi masih gunakan juga ini sebagai ilmu untuk bongkar potensi diri, mengenal personality. Tapi lebih kepada hijrah, tema Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tema kepada religious. 50-an ni lagi lebih banyak cakap macam tu. Okey, jadi minat dan fasa usia tadi dipengaruhi dan ada kesan-kesan warna. Besok kita akan kupas. Terima kasih kerana menonton. Sila like and share video ni. Itu saja. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum terlupa, hari ini 20 April, hari ini adalah tarikh Maulidur Rasul. Selawat dan salam untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So ayo makmurkan kempen, banyakkan selawat mengingati kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keduanya, bukan setiap kali 20 April itu jatuh pada hari Isnin. Hari ini 20 April yang jatuh pada hari Isnin juga istimewa. Dan tahun ini, tahun 2020 ini adalah tahun lompat. Jadi Isnin 20 April ini jatuh pada hari yang ke-111, 111. Kalau tahun yang bukan lompat, 21 April baru hari yang ke-111. So 20 April tahun yang lompat ini adalah hari yang ke-111 untuk tahun 2020. Angka 111 itu tentu saja ada keunikan yang tersendiri. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir ke alam pada tanggal yang lebih kurangnya begini. Untuk menarik perhatian anda lagi, baru-baru ini nisfu Syaban adalah hari yang ke-222. Nanti waktu wukuf di Arafah adalah hari yang ke-333. 111, 222, 111 Rasulullah lahir dalam tahun Masih. 222 dalam kalender Hijri adalah nisfu Syaban. 333 dalam kalender Hijri adalah hari wukuf di Arafah. Mungkin kebetulan, mungkin juga satu matematika agung daripada Allah Subhanahu Wa Taala melihatkan keajaiban yang tersirat di sebalik penyusunan yang sempurna. Dan saya juga nak ajak anda yang nak mengikuti Madrasah Ramadan, tips setiap hari di WhatsApp yang saya akan kongsikan, termasuk terapi-terapi yang akan berlaku sepanjang Ramadan. So Ramadan akan tiba insya-Allah Jumaat ini. Tahun ini Ramadan yang bermula hari Jumaat. Waktu purnama 15 Ramadan juga Jumaat, dan nanti akan dilengkapi dengan 5 kali Jumaat sepanjang Ramadan. So ada 5 Jumaat dalam Ramadan. Kalau Ramadan kita habis 29, dia akan habis hari Jumaat. Kalau Ramadan kita habis 30, sebab ikut hisab daripada JAKIM mungkin 30. So Ramadan kita akan habis hari Sabtu, kita akan raya hari Ahad. Jadi akan ada 5 Jumaat tahun ini. Jadi kalau anda berminat untuk mengikuti terapi jarak jauh dan setiap hari Madrasah Ramadan, nota infografik dan informasi tentang Ramadan, tolong baca pada posting sebelum ini dan boleh hantar WhatsApp ke nombor yang saya nyatakan untuk turut serta ataupun saya daftarkan anda sebagai salah seorang peserta untuk Madrasah Ramadan Personal Coaching bersama dengan saya insya-Allah sepanjang Ramadan. Sebulan ya. Sebulan. Bukannya seminggu sekali, tak. Sebulan, setiap hari. Itu saja. Lagi sekali terima kasih dan tolong like and share tanda akad ijab kabul ilmu.